APCO nilai semula pencapaian dan perkasa persiapan PRN 17. Salam sejahtera dan selamat datang ke channel ini sekali lagi. Di tengah-tengah persiapan politik yang semakin sengit menjelang pilihan raya negeri ke-17, Parti Pertumbuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO mengambil langkah proaktif dengan mengadakan permukiman kepimpinan di Papar, Sabah. Langkah ini bertujuan untuk menilai semula pencapaian parti dan memperkukuhkan strategi mereka untuk menghadapi cabaran pilihan raya. Pemukiman ini bukan saja menjadi platform untuk memperkukuhkan semangat dalam kalangan ahli parti, tetapi juga memberi peluang kepada barisan kepimpinan untuk menganalisis keberkesanan perkhidmatan mereka dengan rakyat selepas 2 tahun menyertai Kerajaan Madani. Presiden APCO Datuk Iwan Benedict menegaskan bahwa pemukiman ini adalah satu peluang untuk menilai keberkesanan usaha mereka sejak menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Menurut beliau, APCO telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan akses kepada pendidikan, menggalakkan keusahawanan dan melaksanakan dasar pandang ke timur dalam negara melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun KUSKOP. Beliau turut menjelaskan bahwa parti itu telah memanfaatkan kerjasama dalam Kerajaan Madani untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Sabah, khususnya melalui pelbagai program pembangunan ekonomi yang melibatkan usahawan kecil dan sederhana. Namun, Iwan mengakui bahwa usaha ini memerlukan penambahbaikan, terutamanya dalam memastikan dasar-dasar tersebut benar-benar memberi manfaat kepada rakyat Sabah. APCO bukan saja mahu menjadi sebuah parti politik yang aktif di peringkat nasional, tetapi juga ingin menjadi penggerak perubahan di peringkat akar umbi. Pemukiman ini menjadi medan untuk membentangkan ide baru, mendapatkan maklum balas daripada ahli parti dan merancang strategi yang lebih mampan menjelang PRN 17. Dalam ucapannya, Iwan turut menekankan bahwa kepimpinan APCO harus berpandukan matlamat asal penubuhan parti. APCO, katanya, telah ditubuhkan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Sabah dan memastikan pembangunan yang adil dan saksama. Oleh itu, pemukiman ini bukan sekadar menilai pencapaian lalu, tetapi juga sebagai persediaan untuk memastikan APCO terus relevan di mata rakyat. Dengan sokongan rakyat yang berterusan, Iwan yakin bahwa APCO mampu memenangi lebih banyak kerusi pada PRN yang akan datang. Sepanjang pemukiman yang berlangsung di Papar itu, sebanyak 6 kertas kerja dibentangkan dan 4 bengkel diadakan. Ini termasuk perbincangan mendalam tentang isu-isu strategik yang melibatkan pembangunan Sabah, cabaran dalam lanskap politik semasa, dan pendekatan baru untuk memperkukuhkan hubungan antara parti dan rakyat. Dalam pada itu, beberapa cadangan konkret telah dihasilkan bagi membantu barisan kepimpinan APCO membuat keputusan dasar yang lebih mantap. Pemukiman ini turut dihadiri oleh 2 bekas Presiden APCO, yaitu Tan Sri Bernard Dompok dan Datuk Seri Madius Tangau, serta bekas Timbalan Presiden Datuk Seri Wilfred Bumburing. Kehadiran mereka bukan saja mencerminkan kesinambungan perjuangan APCO, tetapi juga menunjukkan komitmen parti untuk mengekalkan integriti dan perpaduan dalam kalangan pemimpinnya. Sokongan mereka dilihat sebagai satu isyarat bahwa APCO sedang bersiap sedia dengan lebih kukuh untuk menghadapi cabaran politik yang semakin mencabar di Sabah. Iwan turut berkongsi pandangannya bahwa peranan APCO dalam Kerajaan Madani telah memberikan peluang kepada parti itu untuk memperkenalkan program-program yang bersifat inklusif. Contohnya, program-program di bawah KUSKOP
telah membantu ramai usahawan Sabah mendapatkan peluang latihan dan sokongan keuangan untuk mengembangkan perniagaan mereka. Namun beliau mengingatkan bahwa cabaran sebenar adalah memastikan manfaat daripada program ini sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukannya. Dengan PRN 17 yang dijangka berlangsung dalam masa terdekat, APCO kini memberi tumpuan untuk mengekalkan momentum perkhidmatan mereka kepada rakyat. Parti itu telah merancang pelbagai program di lapangan bagi mendekati masyarakat dan memastikan sokongan akar umbi terus kukuh. Iwan menyatakan bahwa sokongan rakyat adalah faktor utama yang akan menentukan kejayaan APCO pada PRN kali ini. Justru beliau menyeru semua ahli parti untuk terus bekerja keras dan memastikan visi dan misi APCO terus relevan dengan keperluan semasa. Namun persoalan besar yang timbul adalah sejauh mana APCO mampu mengekalkan relevansi di tengah-tengah lanskap politik Sabah yang semakin dinamik. Di sebalik usaha mereka untuk memperkukuhkan kedudukan, terdapat beberapa isu yang perlu diberikan perhatian. Pertama, apakah penyertaan APCO dalam kerajaan Madani benar-benar memberi manfaat kepada rakyat Sabah, atau adakah ia sekadar memperkukuh kedudukan elit politik? Kedua, sejauh mana pelaksanaan dasar pandang ke timur dalam negara memberi kesan kepada rakyat di kawasan pedalaman yang sering ketinggalan dari segi pembangunan? Isu kerjasama politik turut menjadi persoalan penting. Adakah APCO akan terus bekerja sama dengan parti-parti lain dalam gabungan kerajaan Madani? Atau adakah parti ini perlu berdiri sendiri untuk mempertahankan identiti politiknya? Dengan pelbagai cabaran yang dihadapi, termasuklah tekanan daripada parti-parti lain seperti Gabungan Rakyat Sabah GRS, Warisan, dan Perikatan Nasional PM, strategi yang lebih tegas dan berani mungkin diperlukan untuk memastikan APCO kekal relevan. Tambahan pula terdapat desas-desus bahwa kerjasama politik di peringkat negeri mungkin membawa kepada konflik dalaman, terutamanya apabila menyentuh soal pembahagian kerusi dan keutamaan dasar. Adakah APCO mampu menangani cabaran ini tanpa mengorbankan prinsip perjuangan mereka? Selain itu, adakah rakyat Sabah benar-benar merasakan kesan daripada pelbagai inisiatif yang diperkenalkan oleh APCO? Atau adakah mereka masih skeptikal terhadap kemampuan parti ini untuk membawa perubahan yang sebenar? Adakah APCO mampu memanfaatkan warisan politiknya untuk menjadi suara utama rakyat Sabah? Atau adakah parti ini akan terus bergelut dengan isu dalaman dan kekurangan sokongan akar umbi? Bagaimana strategi mereka akan berbeza kali ini? Persoalan-persoalan ini wajar diberikan perhatian oleh semua pihak yang terlibat, termasuklah ahli politik, pengundi, dan pemerhati politik. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Adakah APCO masih relevan sebagai parti politik di Sabah, atau adakah ia perlu melakukan perubahan radikal untuk kekal kompetitif? Mari kita bincangkan di ruangan komen di bawah. Tuliskan dan ulaskan pendapat Anda di ruangan komen, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini, Current Sphere MY. Sekian saja, terima kasih semua.